Satu alam asy-syahadah, alam zahir, disebut juga sebagai alamul mulki, alam nyata. Dan ada alam al-malakut, alam yang tersembunyi, alam ghaib. Apakah alam syahadah itu? Alam syahadah alam nyata, alam fizikal, alam yang dapat dikesan oleh panca indera dan peralatan-peralatan tertentu. Sama ada menerusi penglihatan kita, atau pendengaran kita, atau rasa kita, sentuhan kita, atau alat-alat yang boleh membantu. Apa jua yang dapat dikesan dengan peralatan ini, dengan panca indera ini, maka alam itu dikelaskan sebagai alam asy-syahadah. Kuman, mata tak boleh nak tengok, tapi ada alat yang boleh melihatnya, masih dikira sebagai alam syahadah. Elektrik, tak nampak, tapi ada peralatan dapat mengesannya. Jin pula ke mana? Jin, makhluk yang bernama jin ni, hak dah nampak depan mata ni, dan barangkali bersama kita juga celah-celah orang, mana tahu. Agaknya bagaimana? Maka menurut sebahagian peneliti, makhluk ini masih dikelaskan sebagai alam zahir, alam fizikal, alam syahadah, sekalipun tidak kelihatan. Jadi dinamakan ghaib, nisbah kepada kita tidak dapat melihatnya, tapi kewujudannya itu masih dikelaskan sebagai alam syahadah. Kenapa? Kerana ada orang dapat mengesannya. Orang-orang yang mahir dalam perkara ini, yang pakar tentang perkara ini, dapat mengesan kehadirannya. Adapun malaikat, ada orang boleh kesan malaikat mari secara fizikalnya, dengan panca inderanya, ataupun dia reka satu alat, boleh nampak gambar malaikat mari bayang-bayang nampak. Seperti itu kan? Tidak. Jadi malaikat itu di alam ghaib, tidak dapat dikesan. Dia termasuk alam malakut. Demikian juga kehidupan di dalam kubur. Semua orang percaya, tidak ada ingkar. Tidak ada orang ingkar hakikat, kerana sabit dengan nas, dijelaskan di dalam hadis, adanya kehidupan di dalam kubur sebelum akhirat, yang ternyata bahawa kehidupan itu dinamakan alam barzakh. Dan alam barzakh ini, apakah kita boleh mengesannya? Dengan panca indera kita, kita boleh menyelaminya. Penglihatan kita, pendengaran kita, tidak. Kalau diperlihat pun kepada orang-orang tertentu secara mukasyafah, tidak kepada semua orang. Tidak menerusi panca indera kita yang zahir ini, dan tidak ada peralatan untuk menyelami perkara itu. Terus pasang video cam sekali tengok, nampak tau geletik-geletah takut kan dalam kubur. Nampak tukar tu api tu ke, terus sekali tengok, masuk dok dalam video cam, tidak akan ditemui. Kenapa? Kerana alam barzakh itu adalah dari alam malakut, alam ghaib, bukan alam syahadah, bukan alam nyata. Maka demikianlah yang perlu kita faham, alam zahir, alam syahadah, dan alam ghaib. Maka alam ghaib ini dinamakan, diistilahkan oleh para ulama sebagai alam malakut. Bahkan perkataan ini juga disebut dalam Al-Quran. Nabi Allah Ibrahim pernah minta dari Allah supaya melihat malakut, diperlihatkan malakut. Dia minta sehingga Allah Ta'ala bertanya kembali, awalam tu'min, apakah engkau tidak percaya? Lalu Allah Ta'ala menyuruh supaya diambil burung dan dipotong-potong, dipisahkan di tempat yang jauh. Wad'uhunna ya'tinaka sa'ya, panggillah dia, dia akan datang hidup kembali. Begitulah Allah Ta'ala ingin memperlihatkan malakut. Maksudnya apa? Yang menghidup dan mematikan itu adalah urusan Allah, urusan alam ghaib. Yang kita lihat sekarang kenyataannya, manusia hidup, dimatikan. Proses-proses itu
kejadian-kejadian itu semata-mata perbuatan Allah, menghidup dan mematikan, maka hal itu dari dimensi ketuhanannya disebut sebagai malakut alam ghaib. Kita melihat ke proses menghidupkannya itu? Tidak. Bolehlah kita tengok sebahagian daripada proses-proses fizikalnya, tapi tidak proses menghidupkannya. Itu semata-mata kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan dan mematikan. Kejadian ini berlaku. Kita hanya melihat kesannya saja. Hakikat sebenar menghidup dan mematikan itu adalah dari alam ghaib yang dinamakan sebagai malakut. Kita hanya melihat kesannya, tapi tidak melihat hakikat sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala dikala ingin memperlihatkan hal ini kepada Nabi Allah Ibrahim, disuruh supaya melakukan perkara tadi. Binatang itu, burung itu dipotong-potong. Sudahlah dipotong-potong, letak tempat jauh-jauh pula tu, letak di situ, letak di sini. Lalu diperlihatkan Allah bagaimana dihidupkan. Masya Allah, Allah ingin memperlihatkan. Maka demikianlah, malakut itu alam ghaib, dan kita tidak terpisah dari ini. Dimensi ketuhanannya, dimensi ghaibnya. Sebahagian ahli tasawuf membahagikan alam ghaib kepada beberapa nama, melihat kepada fokus-fokus tertentu. Dinamakan malakut, jabarut, lahut, istilah mereka itu. Kalau malakut disebut dalam Al-Quran, ada juga perkataan ini dalam hadis. Jabarut ada dalam hadis. Lahut ini sejauh yang saya teliti tidak ditemui, tapi perkataan yang samaan dengannya disebut Zul Azamah di dalam hadis Nabi. Tuan-tuan tengoklah doa Nabi ketika bersujud di dalam solat tahajudnya. Antara kalimat-kalimat yang disebut oleh Nabi perkataan ini, malakut, jabarut dan Zul Azamah. Cuma disusun kembali oleh ulama tasawuf menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan alam ghaib ini kepada malakut, jabarut dan lahut. Malakut merujuk kepada perbuatan-perbuatan Tuhan, yakni yang paling dekat, dimensi paling dekat dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada makhluk, dinamakan malakut. Lalu kalau menjurus kepada sifat-sifat Tuhan, dinamakan jabarut. Lalu melihat dari sudut keesaan zat Tuhan itu, dinamakan lahut. Istilah saja, tapi semua itu termasuk di dalam alamul ghaib. Hanya kita mempelajari ilmunya, memahaminya, tapi tidak dapat melihat hakikat sebenarnya. Jadi maksud kata-kata Ibnu Abi Al-Hawari tadi itu, apabila seseorang manusia nekat untuk tidak melakukan dosa, dia membayangkan satu situasi rohani, yakni rohani yang mula memandang kehadirat Allah, tidak lagi memandang kepada alam syahadah, alam nyata ini. Maka dikala itulah dikatakan dia mula memasuki alam malakut. Mata hatinya, pandangan imannya mula melihat rahsia-rahsia asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan mata hati dan hal-hal yang berkait dengannya. Itulah yang dikatakan sebagai malakut, alam ghaib. Hari ini kita perhati depan mata kita, pokok-pokok tu tumbuh-tumbuh dekat rumah kita tu. Hari-hari kita perhati pokok pisang, pokok nyo tumbuh. Begitulah patternnya. Pokok pelang tu lah. Apakah pokok ini mengatur urusannya sendiri? Otak pun tak ada. Kita ni, kita berasalah kita urus urusan kita ada otak. Mula sabar sikit. Ni pokok-pokok ni otak pun tak ada. Tapi begitulah tumbuhnya. Pelang tu baiklah pokok pelang, tak tu baik pokoknya. Tak tu baik pokok durian. Diatur, diurus. Siapa yang mengurus? Maka itulah, di sebalik itulah malakut, kerajaan Allah. Perhatikan itu.
Pokok-pokok ni, apa yang tumbuh gitu tu? Dengan daun-daunnya sama besar tu. Apa tak besar sebelah? Ataupun dahan-dahan terurus. Dan kita pun ni, kita makan macam-macam. Ada belaka kita makan. Tom yam pun orang kau, sup ekor pun bahan belaka. Macam-macam jenis makanan masuk dalam perut kita ni. Apakah kita mengurus makanan itu sehingga dia terurus ke seluruh badan kita? Pernahkah kita mengurus sepanjang umur kita? Pernahkah sekali satu saat kita mengurus makanan-makanan itu? Ejah, mata sini sikit, kepala sikit, ke kaki sikit. Pernahkah kita urus? Tidak pernah. Tapi diuruskan. Siapa yang menguruskan? Malakut kerajaan Allah. Sebab musabaknya macam-macam lah. Tidak pernah kita uruskan perkara itu. Jadi hakikatnya di sebalik alam syahadah, alam nyata ini ada malakut, ada kerajaan Allah. Maka sesiapa yang hatinya nekat seperti tadi, bertawajuh ke alam ma'rifat, dia akan menyelami alam malakut itu, melihat kenyataannya dengan pandangan iman, apa yang dinamakan basirah, mata hati. Tapi bagi yang tidak ke situ, dia hanya melihat fenomena alam. Tengok hidup, mati, tumbuh, mati pokok, orang ni dapat itu, orang ni dapat ni. Hanya melihat fenomena alam, tapi tidak melihat kerajaan yang mengatur di sebaliknya. Kenapa? Kerana hatinya tadi duk bolok dengan lain. Bolok ditarik dengan pengaruh nafsu. Dihijab itu, hijab ini. Terlupa dia memandang. Sebab apa saya kata terlupa? Kerana dia percaya. Kalau orang tanya siapa yang menghidup, siapa mematikan, Allah dijawabnya. Tapi apabila melihat kenyataan itu, kejadian itu, sikit pun dah ingat. Kenapa? Kerana dia tasdik. Imannya bertaraf, tasdik hanya dibenarkan, tapi tidak disaksikan di mata hati. Maka disebut tadi, orang yang begitu keadaan jiwanya, memperlihatkan jiwanya sedang mengalami proses pembersihan. Lalu kalau begitu dia akan menyelami alam malakut.